Hai semua, salam sejahtera. Nama saya Yi Chan Hong. Saya merupakan pelajar degree pendidikan reka bentuk dan teknologi Universiti Pendidikan Sultan Idris, dan sekarang saya merupakan semester 7, pelajar semester 7, dan saya mengambil minor dalam sains pertanian, iaitu subjek dia adalah VAC 3053, iaitu pengeluaran tanaman buah-buahan. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah kita, iaitu Puan Siti Fairuz binti Yusof, ya, kerana dengan bimbingannya, dengan ajaran dia, tunjuk ajar dia untuk membantu saya menyiapkan video ni dan tugasan ini. Jadi mari kita saksikan video saya pada hari ini. Baiklah, kepada rakan-rakan semua, video kali ini saya akan menunjukkan teknik tut pokok dan cantuman mata tunas kepada pokok-pokok lah. Oleh kerana saya tinggal di rumah sewa, iaitu rumah atas kedai, jadi tempat saya tidak ada pokok buah-buahan. Jadi saya tidak dapat menunjukkan gunakan pokok buah-buahan lah. Tapi saya akan gantikan pokok-pokok liar ni daripada hutan ni, dan batang-batang ni sebagai sebagai ganti lah, yes. Dan saya buat video pada hari ni secara demo lah, secara demonstrasi. Baiklah, untuk video tut, saya akan menunjukkan bahan-bahan yang diperlukan. Oleh kerana saya menggunakan kaedah tut yang paling mudah lah, iaitu kaedah tut secara gunakan bawang. Kerana setahu saya bawang adalah dia terdapat orang kata sebagai penggalak tumbuh akar. Dia terdapat hormon yang untuk menggalakkan tumbuh akar. Bawang bekas sebagai pasu, pasir. Oleh kerana saya tak ada tanah, saya gantikan pasir lah sebagai tanah. Kalau yang betul-betul kena gunakan tanah, ataupun tanah yang terdapat di kedai nursery, ya. Kedai nursery jual main tanah tu yang warna hitam tu, yang tanah itu paling baik lah, ataupun tanah yang dah siap campur dengan baja, ya. Okey, gunting sebagai gunting dahan nanti pada ranting pokok, dan pisau dan sudu. Baiklah kawan-kawanku, perkara pertama yang perlu kita buat adalah di mana kita harus belahkan bawang, bahagikan kepada dua. Kenapa kita kena belahkan bawang kepada jadikan dia sebagai bahagi dua tau? Kerana bila kita dah belah, kan dalam bawang ni dia ada dia punya jus tu kan, dia punya air kan. Nanti kita ambil air dia, kita sapu-sapukan kepada ranting, ya. Okey. Sekarang langkah pertama dah siap, kita belah bawang. Okey, langkah kedua pula adalah kita lihat pada pokok ni. Okey, kita cari dahan yang tua lah. Kalau boleh, kita ambil dahan tua ni, kita potong, ya. Ni sebagai contoh, saya ambil pokok ni lah, ya, sebagai buat contoh lah. Kalau betul-betul ni ada pokok buah lagi baik lah, ya kawan-kawan. Okey, saya telah gunting ranting dia. Jadi pada ujung ranting ni, kita kena kikiskan, buangkan dia punya kulit, ya. Buangkan kulit dia. Kerana dengan cara ini kita buang kulit dia, agar dia punya dalam ranting tu, dalam dahan tu dapat menerima lah, yang menerima hormon bawang lah, air bawang dengan lagi cepat lah.
Okey. Setelah saya dah buang ya, saya buang dia punya kulit tu. Okey, tinggal dia punya dahan kan. Jadi ambil bawang letak pada ni apa nama ni? Ranting yang dah buang kulit tu. Kita sapu-sapukan sekeliling dia. Kena sapu sekeliling tau. Okey, sekeliling bawang ni kita sapukan dia. Okey. Kita tekan-tekankan bawang ni, kasih keluar lagi banyak air, tu sapu-sapukan. Okey. Kita sapu-sapukan dia. Cocok macam ni pun senang. Kasih dia serap sekejap. Okey, sementara kita tengah biarkan letak ke tepi sekejap ni, ranting ni. Bekas ni kita isikan dulu tanah ya. Okey, tak cukup, saya pergi tambah tanah lagi ya. Tunggu sekejap. Oleh kerana kaedah ni paling senang untuk saya buat, jadi saya gunakanlah kaedah tut ni. Tut bawang nama dia. Dia sebenarnya boleh digunakan kepada pokok apa nama ni? Pokok yang ada dahan, ada ranting lah, macam pokok rambutan, pokok mangga. Pokok apa lagi? Cuba teka. Pokok rambutan, pokok mangga kan. Apa lagi? Ni pokok limau purut. Pokok limau yang korang selalu minum teh ais tu. Tu pun boleh. Baiklah. Okey, bayangkan kawan-kawan, bayangkan tanah dah isi. Lepas tu ranting ni yang telah disapu-sapukan dengan bawang ni ya, kita cocokkan kepada tengah-tengah tanah ni. Okey, kita tanamkan dia. Okey, kita tanamkan dia ya. Okey, kita tanamkan dia. Dan kita ambil air, kita siramkan. Okey. Gitulah cara-cara yang nak tutkan pokok menggunakan bawang. Anda semua boleh cubalah di rumah. Kalau jadi, nanti bagi tahu saya ya. Kalau gunakan formula 211 lah, atau namanya apa, John's Inner Potting ya, iaitu kaedah 211, mana 2 bahagian tanah luar, 1 bahagian pasir sungai, dan 1 bahagian untuk tanah organik. Okey, kita mula sekarang ya. Kita masukkan ke bekas campuran. Masukkan lagi 1. Buat 2 bahagian kan. Masuk lagi 1. Dan kita masukkan pasir sungai pula 1 bahagian. Bahagian tanah organik ya. Ini boleh didapati di pasar raya lah. Tanah ni biasanya murah kalau jadi pasar raya ni. Ataupun kedai nursery kan, kedai pokok bunga pun ada jual. Okey, kita masukkan. Okey, setelah masukkan ketiga tanah ni, kita campurkan dia. Kita campurkan dia sehingga sebati lah. Campur ke semua medium tanaman ni sehingga sebati. Okey, saya rasa pun sudah sebati. Gaul ketiga media campuran tanah pun sudah sebati. Okey,
kita akan masukkan tanah ni ke pasu lah. Kita ambil batu, kita tutupkan lubang-lubang. Okay lah, masukkan tanah ke dalam batu pasu ya. Kita masukkan. Ada petua tau untuk apa, buat campuran tanah. Kalau kita nampak ada batu-batu ni, masa kita campur, kita boleh ambil dan keluarkan. Kalau boleh jangan terlalu banyak batu lah ya kat dalam tanah ni. Nanti bagi akar dia, bila kurang batu, akar dia senang ni lah dapat tumbuh dengan sihat di dalam tanah. Okay? Baiklah kawan-kawan, tadi saya telah menunjukkan kaedah penanaman pokok secara tut, dan kali ini saya akan menunjukkan video adalah kaedah teknik tanaman secara cantuman mata tunas, iaitu cantuman baji lah. Okey, teknik teknik cantuman ni pun agak mudah juga sebenarnya ya. Anda hanya perlukan pokok ya. Ni adalah contoh lah ya. Okey, pokok ya. Bayangkan pokok dan satu lagi dahan ranting pokok yang anda ingin untuk membuat tujuan ni lah, cantuman mata tunas ya. Okey, perkara pertama, awak perlu buangkan kulit ya terhadap pokok ni lah kat bahagian dahan ni awak perlu buang dia punya kulit. Tujuan ni buang kulit untuk kita ni lah, untuk cantumkan ya ranting ni kepada pokok ni. Lepas tu kita ambil gam, selotip, kita gamkan dia. Okey. Kali pertama saya akan buangkan dululah kulit dia ya. Okey, untuk memudahkan kita pun guntinglah ranting ni untuk memudahkan kerja lah ya. Perkara pertama, pastikan hujung ranting ni kita buang dan kita siapkan dia sampai dia bentuk V lah ya. Okey, kita buang kulit dia dan kita kena pastikan hujung ni sampai bentuk V lah. Bentuk V, iaitu cantuman baji ya. Sila pastikan anda semua kena hati-hati lah ya semasa buat proses ni, kerana pisau amat tajam. Kalau kena tangan boleh luka lah ya. Baiklah, anda boleh lihat ya, saya telah buang dia punya ranting sehingga ada bentuk macam lepeh lah, bentuk V lah ya orang kata, untuk tujuan cantuman baji. Kalau saya ada buat silap, minta maaf lah ya, sebab saya kali pertama buat cantuman ni, teknik ni ya. Okey, anda boleh nampak ya, tu saya telah buang kan sampai dia lepeh tu, sampai bentuk V macam tu. Kaedah kedua, langkah kedua, kita kena inilah buang kulit dia ya kepada dahan ni. Hati-hati juga ya, sebab sangat bahaya. Alamak, sudah patah. Sudah patah pula. Tak apa. Sebab ini ialah secara demo ya. Kalau betul-betul main pokok dia tak patah ni. Ini sudah reput lah dahan dia. Okey, kita buang dia punya kulit. Kita buang kulit tu ya kawan-kawan, sampai kita nampak dalam dalam dahan tu. Kan dahan tu dibaluti dengan kulit. Kulit yang tebal tu kita kena kopekkan dia, kupaskan dia Kupaskan dia sampai nampak dalam.
Ni sebab dah reput dahan dia, sebab tu saya tak boleh nak korek kupaskan kulit dia lah, sebab dah kering, dah reput dan kulit dia dah kering. Okay kawan-kawan, nampak tak? Setelah saya dah buang dia punya kulit, macam ni lah, macam ni ya. Sudah nampak dalam dia kan, luar di kulit tu saya dah kupaskan kan. Okay, langkah seterusnya, ranting ni ya, yang anda ingin tu buat cantuman kan, cantuman baji kan. Okey, bahagian yang awak ingin tu, yang dah buat V tu, awak cantumkan lah macam ni. Okey, awak cantum, lepas tu awak ambil selotip, awak gamkan. Bentar ya. Oleh kerana bawang adalah penggalak hormon, saya akan sapukan bawang ke sekeliling ranting kecil ni lah. Okey, setelah saya dah sapukan air bawang ni, sebab bawang sebagai hormon penggalak tumbuhan kan, tumbuh akar kan. Sebenarnya nak sapu bawang pun boleh, tak nak sapu pun boleh. Kita ambil selotip lah ya kawan-kawan. Ambil selotip. Okay, kita tarik panjang-panjang. Okay, dah gunting. Kita ambil ranting ni yang dah siap tau, dah siap tu, kita cantumkan dia. Macam ni. Nampak tak? Kita cantumkan yang tempat awak telah buangkan kulit pada dahan tu ya. Lepas tu kita gunakan selotip ni, kita gamkan dia. Kita gamkan dia. Kita gamkan dia, tujuannya untuk kita orang kata tak nak bagi air masuk pada dahan ni ya, kita gamkan dia. Jadi kawan-kawan, beginilah hasilnya ya. Macam ni lah hasilnya. Nama dia cantuman mata tunas, kaedah baji lah ya. Beginilah rupa dia kawan-kawan. Baiklah kawan-kawanku, setelah anda semua melihat video saya yang tadi, iaitu saya buat video kaedah tanaman secara tut dan secara cantuman cantuman mata tunas. Itu adalah antara cara-cara kaedah penanaman pokok-pokok buah-buahan ya. Sekarang adalah bahagian untuk saya membuat penerangan tentang post harvesting. Post harvesting ataupun kita gelar ni lah tuaikan hasil ya, hasil buah-buahan daripada pokok-pokok, daripada kita petik buah daripada pokok, kita bersihkan, kita pilih, gradekan dia ya, kita saizekan dia, lepas tu kita buat pembungkusan dan kita hantar ke pasaran untuk kita jualkan dia, untuk kita memasarkan dia lah. Sama ada kita jual di tempatan, di dalam negara negeri ke, sampailah kita buat ekspor ke luar negara ya, kalau diberi peluang ya. Okey, buah yang saya ingin menunjukkan kepada anda semua iaitu buah apple lah. Buah apple dijadikan untuk sebagai saya buat penerangan post harvesting. Okey, buah apple seperti semua sedia maklum. Okey, buah apple setelah dipetik ya, dah dipilih grade ya, dah pastikan kualiti dia dan terjamin ya, buah dalam masak ya, dan kualiti yang terbaik kan untuk disediakan untuk jual. Jadi setelah dibersihkan buah apple ni, maka buah apple akan diberikan dengan ni. Ini adalah bungkusan dia ya. Selain kertas, yang ini buat daripada polystyrene lah ya. Ni gelung ni
kita masukkan apple ni ke gelung ni. Okey. Kenapa apple ni kena masukkan ke dalam gelung ni, dalam polystyrene ni? Tujuannya adalah apabila kita satukan apple tersebut ke dalam kotak, maka dia tak akan berlaku pelanggaran lah. Bila berlaku pelanggaran, maka takut kulit dia, apple ni kulit mungkin akan terlanggar, akan terkopek ke, terkupas ke kan, mana kita tahu. Maka apple ni nanti dia punya hasil tidak lawa lah. Tidak lawa bila untuk dipasarkan, dipamerkan di pasar raya. Maka kita pun sebagai pelanggan, kita mesti akan beli dan pilih buah yang terbaik, tercantik, betul. Okay. Inilah kawan-kawan hasilnya setelah apple dimasukkan ke dalam polystyrene yang ni, gelang ni. Okay, selepas tu kita akan bungkuskanlah apple ini. Okay, kita akan bungkuskan ke dalam plastik. Okay, sebagai contoh lah ya. Okay, kita letak baik-baik. Biasanya plastik untuk bungkus buah-buahan dan sayur-sayuran biasanya adalah plastik yang terdapat lubang lah ya. Lubang, plastik yang ada lubang. Kenapa plastik yang kena ada lubang? Untuk memberikan udara masuk keluar lah, agar buah tersebut kekal segar. Setelah masukkan buah ke dalam plastik, maka kita bungkuskan dia. Setelah kita stapler dan kita letakkan harga lah di pasar raya. Setelah pelanggan ambil buah tersebut dan membuat pembayaran, maka pihak ni lah yang pemilik tanam buah apple ni dapatlah keuntungan dia, dan komisen bagi juga kepada pasar raya, peniaga ya, yang jualkan buah pemilik tersebut, pemilik ladang buah tersebut. Okey, katalah saya sebagai pelanggan, setelah saya beli dan saya bawa balik, saya buka, saya ketikkan ya buah-buah tersebut. Okey, katalah saya basuh buah ni bersih-bersih ya, dah pastikan lilin dia semua telah tak dibasuh. Sebab untuk pengetahuan kalian semua, buah yang telah kita nak import ni daripada luar negara punya buah-buah ni yang diimport ni ya, sampai ke negara kita, biasanya mereka akan melakukan proses wax, proses lilin. Kenapa? Agar kita lilingkan agar buah ni kekal segar ya, kekal segar. Okey, sekarang untuk pengetahuan kalian, saya akan menyediakan papan pemotong untuk kita potong buah lah ya. Kita potong buah, kita lihat apa ada dalam buah apple tersebut. Okey, kita potong. Hati-hati ya, sebab pisau ni tajam. Setelah kita potong, okey kawan-kawan, kita melihat dalam dia. Beginilah rupa dia. Okey, untuk pengetahuan kalian, apa teori yang saya dapat belajar semasa kelas pengeluaran tanaman buah-buahan. Okey, apa yang saya pelajari adalah kita boleh lihat ya, buah apple punya dalaman. Okey, ini adalah dia punya kulit dia. Okey, ini adalah kita sebut batang kan, batang apple kan. Ini adalah nama dia pedicel. Pedicel ya, pedicel. Dalam ni yang hitam ni kita gelar seed, biji seed. Okey, bahagian dalam ni kita gelar dia sebagai pulp ya, pulp. Lepas tu bawah dia adalah yang bentuk bawah ni, kat tengah-tengah bawah ni kita panggil sepal remnants. Sepal remnants ya, bawah dia. Okey, pedicel,
pedicel, core, luar ni panggil core yang putih-putih ni. Okay, dalam ni adalah pulp, dalam lagi ni tengah-tengah ni seeds, dan bawah dia adalah sepal remains. Okay. Untuk pengetahuan kalian, apple merupakan pome foods, ya. Kita tahu setiap pokok yang berbuah, sebelum dia berbuah pasti ni dia akan berbunga, betul. Pokok yang berbunga dia dikategorikan 3, iaitu simple, aggregate dan multiple. 3. Kenapa dia ada tiga kategori? Untuk bunga yang dikategorikan simple foods, bunga dia terdapat satu ovary. Kan bunga kita tahu kan, bunga dalam tu ada ovary. Untuk aggregates, ovary dia banyak. Dan untuk yang multiple ni, dia punya bunga agak besar sikit lah, sebab itu menghasilkan buah yang besar. Contoh bagi yang multiple tu adalah buah nanas, ya. Untuk simple yang boleh kita tahu adalah seperti buah apple. Dan yang multiple ni biasanya raspberry, ya. Okey, kita nak tahu, ya, informasi, pengetahuan maklumat daripada apple ni adalah apple ni dia punya bunga dia dinamakan simple food, dan mengeluarkan hasil buah yang fleshy food, ya, fleshy, iaitu buah yang segar lah, yang terdapat air jus yang menyegarkan kita, dan dia dikategorikan sebagai pome, ya. Ini adalah untuk apple. Bagi kita tahu, untuk mengetahui lebih dalam, iaitu bagi simple food, ya, dan single, ya, dia single ovary. Itu pengetahuan pertama yang kita boleh tahulah. Okey, seterusnya kita tahu fleshy, ya, fleshy fruit, iaitu fleshy itu terdapat lagi 3 bahagian, iaitu drupe, berry dan pome. Drupe tu seperti buah kelapa dan buah plum, ya, iaitu dalam tu ada sebiji saja, ya, macam buah plum dalam tu ada satu biji, ya, biji dia. Dan berry adalah seperti anggur, tomato, strawberry, raspberry, ya, tu kategori berry. Dan pome yang kita tahu seperti apple, dan lagi satu, ada lagi satu selain apple, iaitu buah pear, ya, buah pear. Okey. Dan kita boleh lihat kategori berry tu ada lagi lagi 2 kategori, iaitu pepo dan hesperidium. Pepo ni yang kita sedia maklum seperti berry, iaitu timun, labu dan tembikai. Apakah persamaan antara labu, tembikai dan timun? Kita dapat tahu, kalau kita perasan, bahagian luar di kulit dia tu, buah dia tu agak keras, dan dalam ni bila kita belah terdapat banyak biji. Itulah persamaan dia bagi pepo. Dan untuk anggur dan tomato pula, dia dalam tu bila kita belah buah dia ada biji, tapi biji dia dalam tak bilangan yang sedikit lah. Macam tu lah untuk bagi kategori anggur dan tomato. Dan kategori pepo iaitu timun, tembikai dan labu lah, pumpkin, ya, labu pumpkin. Okey, seterusnya kita lihat Hesperidium. Hesperidium ni untuk buah oren lah. Oren yang kita lihat, ya, oren kan dia punya luar macam limau kan, dia ada kulit yang keras dan macam bersinar, berkilat, iaitu berminyak lah. Itu yang untuk orange, ya. Dan dia terdapat persamaan bila dalam kita belah, dia punya buah tu orange, dalam tu jus lah, berjusi, basah-basah,
dan terdapat biji. Itu adalah Hesperidum, ya, bagi buah limau. Okey. Untuk kesimpulan lah, akhir kata saya terangkan lagi sekali. Okey, buah apple ni dikategori daripada simple fruit, fleshy fruit dan plum. Selain apple, dia boleh diberikan contoh lain seperti buah pear. Okey. Buah apple diimport daripada luar negara dan import ke Malaysia. Tapi inovasi yang Jabatan Pertanian Malaysia buat pun telah dapat berjaya lah menanamkan buah apple yang boleh hidup di suhu kawasan iklimnya negara kita Malaysia lah. Okey. Ini sahaja video yang saya tunjukkan kepada anda semua. Okey, kalau ada kurang dan kesilapan, saya ingin memohon maaf, ampun dan maaf kepada anda semua. Dan yang baik-baiknya datang daripada Tuhan dan buruknya datang daripada saya sendiri. Baiklah, saya harap anda semua enjoy gembira lihat video saya, dan harap kita akan jumpa lagi lah pada video yang akan datang. Sekian, terima kasih. Bye bye.